Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan ke atas sekalian para sahabat. Alhamdulillah, kita sedang berada pada satu saat yang mustajab doa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumaat itu ada waktu yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan bilakah waktunya, iaitu pada waktu selepas asar sehinggalah maghrib pada setiap hari Jumaat. Jadi kita sedang berada pada waktu-waktu yang tersebut di hujung. Di sini Jumaat maghrib lebih kurang dalam 7.10 lebih kurang kan. Jadi 1 jam yang terakhir. Dan kita sekarang rasa macam keliru jugalah nak teruskan kuliah ataupun nak fokus berdoa. Tapi boleh jadi kalau tak ada kuliah mungkin pergi membeli belah. Kan? Belum tentu pun kita berdoa. Sedangkan bila dalam majlis ilmu pada waktu yang berkat pula, ia menghimpunkan banyak lagi kebaikan-kebaikan. Sebab majlis ilmu sendiri itu berkat, hari Jumaat itu berkat, waktu selepas asar itu juga berkat. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita bersama dengan Ummi Mahani Al-Fadilah Ustazah. Subhanallah, Ummi Mahani. Kena ingat ni nama ibu kita ni. Apa maksud Mahani? Hani itu maksud dia tenang. Tenang. Madu ya juga hani-hani. Sayang. Betul. Subhanallah. Dengan watak ibu kita ni, Umi kita ni memang kena sangat dengan namanya, seorang yang tenang. Kalau kita selalu jumpa, tengok wajahnya pun tenang, orangnya juga tenang. Sebab itulah kita tahu Tuan Guru kita menghadapi pelbagai ujian. Semua pendakwah ada ujian, tapi siapakah yang bersama dengan mereka, itulah yang akan menguatkan. Subhanallah. Di hadapan kita ada Ustazah yang kita muliakan juga. Ustazah, nama Ustazah? Ustazah Munira. Itulah kalau ikutkan nak jemput Ustazah. Ustazah, silalah Ustazah. Semua Ustazah jemput semualah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya telah diberi mesej oleh Ustaz Syed Abdul Qadir tadi untuk Ustazah sambung sikit. Sebab kalau sebelum kuliah hampir maghrib baru sudah kan, hari ni sudah awal. Jadi saya kira saya pun nak ambil peluang untuk mengumpul pahala bersama-samalah kita. Sebelum itu saya nak jemput semua buka satu link, cari saja Fadilat Air Zamzam. Sebab bukan saya seorang nak baca, saya nak ajak semua pun baca. Tapi kita nak dengar nanti kupasan tambahan daripada Al-Fadilah Ummi kita. Cuba cari Fadilat Air Zamzam. Nanti kan muslimat semua akan jumpa. Subhanallah, Fadilat Air Zamzam, muslimat akan jumpa Irsyad Al-Hadis siri ke-125 bab Air Zamzam di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Subhanallah. Tadi kan pengajian kita hari ini pun membicarakan tentang bab fadilat ataupun kelebihan air Zamzam sebagaimana hadis Nabi yang kita sama-sama baca tadi. Seseorang itu akan dapat apa yang diniatkan semasa minum air Zamzam. Dan kupasan lanjut memang ada dalam Irsyad Al-Hadis, syarah hadis ini oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi
bila kita ada tambahan ilmu dan kefahaman, maka kita akan sungguh-sungguh beramal. Beza dengan orang yang minum air zam-zam tu bagus, minum banyak-banyak. Mungkin dia sampai tahap dia minum sikit sebab takut nak terkencing. Kan? Kita semua hampir sama macam tu. Kebanyakan pada kita sebab perempuan, kita rasa kita nak ambil wuduk tu payah. Kita pula nak duduk itikaf lama dalam 2 jam. Kan begitu kan. Jadi saya nak cerita juga sebagai permulaan pengalaman saya sendiri dengan air zam-zam. Kerana inilah hadis ataupun inilah hadis yang saya pegang, saya baca setiap kali nak datang, dan saya akan buka page ni, dan saya bersyukur sangat diperkenalkan oleh Allah dengan kitab ni. Sebelum ni Umi sungguh jahil sungguhlah saya ni Umi, saya baru kenal kitab ni. Rupanya dikarang oleh seorang ulama besar India yang sangat mencintai Makkah, mencintai Rasulullah, sehingga dia berhijrah di sini dan meninggal di sini. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, tuan-puan yang ada di tengok di Malaysia lebih kurang hampir 2,000, buat apa tak tidur lagi ni? Malaysia pukul berapa sekarang? Oh, awal lagi. 11.14. Patutlah ya. Tadi tu minta maaf, kita pun kena delete live first tadi tu sebab sebenarnya ada masalah audio. Itu yang diorang komen tak dengar sebab frekuensi bertembung tadi. So ada dua, wallahu alam. Jadi bila audio tak dengar tu, nanti kita share link daripada Tok Guru je lah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebelum saya cerita pengalaman saya cerita ada pengalaman seorang jemaah ni, suami isteri yang saya jumpa dalam umrah pada bulan 1 ataupun bulan 3. Mereka suami isteri bercerita, masa tu bertemu bersemuka begini. Dia kata, Ustazah, masa kali pertama kami menunaikan umrah suami isteri, kami sangat berhajat untuk menunaikan haji pada tahun selepasnya. Sedangkan kami baru saja daftar, tapi niat kuat kami suami isteri bila dah datang umrah buat kali pertama kerana besarnya jatuh cinta kepada Mekah dan Madinah. Lepas tu baru faham tentang betapa kita umat Islam kena berusaha bersungguh-sungguh menunaikan haji. Jadi setiap kali kami minum air zam-zam, setiap kali itulah kami berdua niat ataupun berdoa perkara yang sama, iaitu untuk dijemput menunaikan haji pada tahun selepasnya. Kemudian pulanglah ke Malaysia sekian-sekian, cuba buat rayuan, dan akhirnya jawapan bila dah dekat keluar dah senarai haji, nama dua suami isteri tak keluar senarai lah. Subhanallah. Bahkan dikatakan oleh pihak-pihak mustahil tuan dengan tuan puan ni akan dipanggil, senarai menunggu masih banyak. Begitulah. Dan dia bukanlah sesiapa yang dikenali ataupun ada pengaruh dan sebagainya. Lalu mereka berdua ni tidak henti, walaupun begitu tidak berhenti mengharap dan berdoa, dan mereka tetap yakin bahawasanya Allah akan makbulkan doa sebagaimana mereka faham tentang fadilat dan kelebihan air zam-zam. Lepas tu dipendekkan cerita, dikata Ustazah, ketika penerbangan terakhir jemaah haji, mereka berdua dihubungi oleh tabung haji, kemudian dipanggil dengan segera, diminta untuk bersiap segera, kerana dikatakan ada 2 orang jemaah yang sepatutnya berlepas tapi meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi nak sebut syukur pun dia serba salah sebab meninggal dunia. Tapi nak katanya asbab dan kenapa mereka berdua yang dipilih, itulah yang menjadi persoalan, sedangkan ada masih ramai lagi yang menunggu. Dan dia tidak menggunakan apa-apa kabel dan sebagainya. Dia kata lepas itu dia bertambah yakin dan kerinduan dia kepada Mekah dan Madinah adalah terhadap air zam-zam itu sendiri. Subhanallah. Pada bulan 3 hari itu saya juga datang ke Mekah untuk menunaikan umrah, membawa jemaah kan. Setelah saya memahami beberapa perkara dan meyakini tentang kemukjizatan air zam-zam, antara doa, dan saya tak pernah share lah dalam mana-mana live sebab segan Umi, tapi demi untuk menambahkan keyakinannya kita berkongsi. Antara fokus saya ketika itu setiap kali minum air zam-zam ialah supaya Allah memudahkan proses untuk saya menyambung pengajian PhD. Setiap kali saya minum air zam-zam, saya akan hadap kiblat. Kalau berada di Mekah, kita cuba untuk hadap Kaabah lah. Kemudian Nabi SAW amalkan bismillah
minum, bismillah minum, lepas tu alhamdulillah kan. Kemudian beramal dengan doa Ibnu Abbas yang kita belajar tadi dalam kitab ni. Doa Ibnu Abbas tu saya selalu share dalam live, dan itulah juga antara yang sangat rugi. Dan ini doa daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu Nabi, anak kepada Abbas, iaitu adik-beradik Abdullah, iaitu adik kepada ayah Nabi. Sebab itu bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Jadi Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, masya-Allah, sangat dekat dengan Nabi SAW, dan beliau sendiri adalah anak saudara kepada salah seorang isteri Nabi yang bernama Maimunah. Jadi Ibnu Abbas ni juga selalu juga duduk di rumah Nabi. Sebab itu istimewa Ibnu Abbas ni, hampir apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini juga sebenarnya daripada yang dia lihat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu, kurniakanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Okey. Subhanallah, ada tambahan, dan saya biasa tambah juga doa tu dengan hujungnya adalah watijaratan lan tabur. Biasa dengar tak? Watijaratan lan tabur, Umi. Sebab itu pun daripada alim ulama juga yang menambahkan perkataan tu. Dan bagi orang yang berniaga terutamanya, tambahan kepada perkataan watijaratan lan tabur itu sangatlah penting. Maksudnya adalah dan perniagaan yang tidak merugikan, perniagaan yang tidak akan rugi. Maksudnya di dunia tidak muflis, sentiasa dibantu oleh Allah. Kemudian yang paling utama, kita takut perniagaan kita itu untung dunia tapi muflis akhirat. Jadi bila kita doa minum air kat Malaysia, air zam-zam mungkin susah, ataupun yang kita bawa balik dah habis stok, jadi air kosong pun boleh. Maksudnya sebab kita dah ikhtiar nak ada air zam-zam tapi akhirnya terputus. Jadi bila minum air kosong, beramallah dengan doa tu. Kalau orang bertanya saya, Kak Umi macam mana Ustazah, kadang suami saya pun tanya, tak sempat study kan, anak 7 orang, macam mana bila kuliah tu Allah bagi ilham, Allah bagi ilmu, dan itulah antara amalannya sebelum mula kuliah akan baca doa minum air zam-zam tu. Jadi insya-Allah dalam doa itu kita minta apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik untuk. Sebab itu tak semua orang banyak ilmu boleh beramal. Orang boleh sampai peringkat PhD kan Umi, sampai peringkat ada orang ilmu tak banyak tapi bermanfaat sampai akhlaknya sangat baik. Kan solatnya tenang, khusyuk, zikirnya banyak. Jadi sebab itu kita bimbang fitnah besar bagi orang yang berilmu bila tidak mampu beramal dengan ilmu. Jadi kita perlu minta dengan Allah ilmu bermanfaat. Kemudian doa tu yang kedua, kita tengok laut luas, kita katakan bumi terbentang luas. Maksudnya luas ni dia tidak bertepi. Bila luas ni dia akan menyebar, maksudnya dia akan memberikan kebaikan kepada ramai orang. Selepas kita meninggal pun rezeki yang luas tu orang dapat manfaat lagi. Tapi yang kita tak mahu rezeki yang banyak, maksudnya bertimbun. Ini kan tercela. Kalau kita ada rezeki ataupun harta tapi bertimbun, hanya menambah aset, hanya menambah rumah demi rumah, kereta demi kereta, sampai banyak stok kereta kan, banyak stok rumah. Maksudnya harta tu menimbun untuk dirinya dan keturunan sahaja. Jadi itu yang tercela. Sebab itu kita nak banyak harta, banyak duit, sampai bilioner triliuner pun tak ada masalah. Yang penting ia menyebar luas, memberi manfaat. Kemudian wasyifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari segala penyakit. Saya bila baca doa ni saat saya nak minum air, saya niatkan penyakit zahir dan penyakit batin.
Yang paling susah penyakit batin. Maksud penyakit hati, riya, takabur, sum'ah. Sum'ah penyakit telinga, suka dipuji, suka dimuliakan, suka dengar feedback yang bagus-bagus je kan. Maksudnya itu penyakit telinga kan. Jadi kita mohon kesembuhan dengan air tu, Allah buang penyakit-penyakit zahir kita dan penyakit batin. Dan sekarang ni kan musim sakit kan, batuk apa semua. Jadi saya nak minum air zam-zam tu, Masya Allah, syifaan min kulli da'in, minta Allah sembuhkan daripada penyakit. Sebab kita nak buat banyak ibadah di sini. Wa tijaratan lan tabur, subhanallah. Okey, saya nak sambung sikit cerita tadi tu. Bila saya balik Malaysia, subhanallah, Allah permudahkan dengan banyaknya tawaran pihak-pihak untuk saya menyambung PhD. Subhanallah. Sampai saya nak masa tu saya belum balik lagi. Sebelum saya balik lagi, ada seorang muslimat ni, dia mesej saya, Ustazah, ada seorang profesor doktor sekian-sekian, perempuan lah, dia kisalam dan dia nak jumpa sangat. Saya kata, ya Allah, dia latar belakang apa? Sedang elok je latar belakang bidang yang saya nak sambung. Maksudnya sebelum saya balik lagi. Lepas tu bila balik tu, jalan-jalan untuk sambung tu, bahkan ada yang jumpa, Ustazah, saya akan tolong sampailah Ustazah dapat dengan mudah. Maksudnya saya dengan cara tipu ke tak, tapi saya fikir sebab Umi saya doa khusus. Saya kata, ya Allah, bantulah ya Allah untuk menyambung PhD dan siapkan dalam tempoh 2 tahun. Nampak macam agak mustahil, tapi Allah jumpakan saya. Maksudnya bakal SW yang sebut, insya-Allah Ustazah 2 tahun siap. Maksudnya macam saya kata boleh, dia kata tak mustahil. Tapi dia guide. Tapi Ustazah kena ada tim yang akan membantu pegawai penyidik sebab Ustazah sibuk gini. Jadi Allah temukan orang yang ada mindset yang sama. Sebab saya kata, saya kalau nak sambung belajar untuk PhD ni bukan untuk saya. Sebab apa yang dah ada tu cukup kan. Saya bukan pensyarah untuk kerja apa-apa, tapi saya perlukan satu kedudukan yang menambahkan kepercayaan masyarakat, supaya dilihat apa yang dicakap itu adalah satu bentuk yang ialah zaman sekarang kan Umi, keperluan terhadap itu. Jadi subhanallah, ada lagi lah perkara-perkara yang lain. Dan untuk haji kali ini, saya ada 2 hajat yang besar. Sebab itu bila setiap kali saya datang, saya akan bagi tahu suami, saya ada 2 hajat yang saya akan fokus, saya akan minta betul-betul sepanjang berada di Mekah dan di Madinah. Jadi kadang-kadang hajat kita begitu banyak kan, tapi kalau boleh pilih yang betul-betul, mungkin ada 1-2 yang betul-betul fokus, yang sepanjang tawaf pun kita ulang supaya hati kita akan khusyuk. Supaya kita hilang keraguan yang kita yakin kita akan dapatkannya. Tidak ada mustahil bagi Allah. Dan sebagai penutup daripada saya, tak sempat baca yang ni, nanti baca sendiri sebab kita nak dengar pada Umi pula yang Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ni. Sebab diceritakan sebagaimana hadis yang kita belajar tu, seseorang itu sebagaimana, macam mana hadis tu? Hadis berkaitan air Zam-Zam. Okey. Ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Air Zam-Zam bergantung pada siapa yang meminumnya, apa yang dia niatkan. Jadi saya nak share juga tips. Saya bimbang juga kalau rasa nak terkencing apa semua, sebab saya ada masalah juga bila sikit-sikit nak pergi tandas, Jadi bila masuk je Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita kena ada adab lah kan. Masuk tangan kaki kanan for sure, lepas tu baca doa, kemudian nak iktikaf, kemudian terus pergi ambil air Zam-Zam dulu. Lepas tu bila nak minum tu, bacalah doa Ibnu Abbas tu. Kalau tak ingat, bismillah saja kan, bismillah hadap kiblat. Kemudian niat supaya ya Allah, kalau saya niat dalam hati lah, ya Allah janganlah tolonglah bantu supaya tak rasa nak terkencing ataupun nak buang air besar, ataupun tolonglah ya Allah supaya wudukku terjaga. Subhanallah, kadang-kadang tu memang dia jadi macam ni Umi. Kadang-kadang tu saya akan sengaja minum air Zam-Zam bila saya cakap, contoh kita tengah tawaf yang luar kat atas tu kan, ya Allah dah terasa lah macam mana ni, rasa macam nak pergi tandas. Saya sengaja pergi minum air Zam-Zam dengan niat supaya ya Allah hilangkanlah rasa untuk pergi toilet tu. Lepas tu minum dengan yakin dan doa. Alhamdulillah, setiap kali itu subhanallah, Allah hilangkan. Boleh pula bertahan 1 jam 2 jam, tapi selepas saja balik rasa
tak menyempat dah. Faham tak? Maksudnya cepat-cepat nak bila sampai hotel tu cepat-cepat. Tapi Allah beri tahanlah sampai 1 jam 2 jam untuk kita berlama iktikaf, untuk solat dengan tenang. Tapi tak berlaku di Malaysia. Maksudnya susah nak berlaku keadaan tu. Kalau rasa nak terkecil, kita tak boleh nak menahan. Mesti kita pergi tandas dulu, barulah boleh solat dengan tenang. Jadi hilang tu rasa macam hilang terus. Maksudnya Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita boleh cubalah beramal. Ini bukan kata cerita magic ke apa. Ini doa yang kita mohon di tempat mustajab. Dengan air yang disebutkan oleh hadis Nabi, air Zamzam ni sebagaimana yang kita niatkan. Kalau kalian baca ni, kalian akan jumpa kisah himpunan. Ini Jabatan Mufti yang tuliskan. Bagaimana keajaiban ada ulama yang minum air Zamzam dengan niat kenyang sehingga 40 hari dia tak makan apa-apa, dia hanya kenyang dengan air Zamzam. Boleh baca kisah ni dalam Isyad hadis Jabatan Mufti Wilayah. Kemudian ada yang berniat supaya dia menjadi seorang yang faqih, dan Allah bagi sungguh dia faqih, dan dia niatkan tu faqih daripada ulama sekian-sekian, dan memang betul. Ada yang berniat untuk air Zamzam ni untuk dia jadi orang yang petah berkata-kata. Jadi subhanallah, ada lagi yang pelik-pelik dan Allah kurniakan, tetapi untuk kebaikan. Subhanallah. Kerana itulah ilmu yang membezakan kita beramal sesuatu dengan yakin atau sebaliknya. Sebab itu penting majlis ilmu seperti ini. Kalau tak, kita akan minum air Zamzam. Dan kenapa tadi kan ketiga-tiga guru kita sebut tentang perbezaan orang kita dengan orang munafik adalah, kalau orang mukmin ni dia akan minum air Zamzam banyak bersungguh-sungguh. Tapi orang munafik soalannya terhalang, Allah menghalanginya daripada minum air Zamzam dengan banyak. Kita bimbang, saya terus bimbang. Sebab saya rasa saya pun jenis orang yang tak beria-ya. Saya tengok lepas daripada contoh Jumaat tadi, kan ada tempat orang berkumur air Zamzam, kebanyakannya orang kulit hitam. Lepas tu suami saya kata, tengok tu dia orang bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh nak keluar, nak pergi kejar makan, bersungguh-sungguh semua lagi. Tapi ada kumpulan ni siap basahkan ni, basuh muka, apa semua dengan air Zamzam. Sebab itu yang dibuat oleh para sahabat, itu dibuat oleh Nabi SAW. Ada kan orang kalau contoh sakit kaki, ambil air Zamzam dengan niat disembuhkan, sapu di kaki, sapu di lutut, sapulah di bahagian kepala kalau selalu sakit kepala dan sebagainya. Kan subhanallah, dengan niat apa. Jadi alhamdulillah petang ini barakah hari Jumaat, Allah hadirkan kita dengar daripada para guru. Sebab orang munafik ni kita tahu apakah maksud orang munafik. Mereka yang sebenarnya orang yang munafik adalah mengaku Islam tapi tidak beramal dengan Islam. Dan jika ia berkekalan begini, dibimbangi mati dalam keadaan munafik. Dan kita tahu kedudukan munafik ni lebih rendah daripada musyrik. Na'udzubillah min zalik. Kadang kita rasa kita tak ada ciri-ciri munafik. Kan kita tak ada ciri pada zahir. Tetapi Allahu Akbar, bila kita belajar tentang sifat-sifat munafik, kan hadis Nabi SAW, ayatul munafik salasah, idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu tanda-tanda ada 3. Bila bercakap, berbohong. Kadang kita tak adalah berbohong sangat, tapi kita kurang jujur. Nak kata bohong ke tak? Dengan suami kadang tak jujur sangat, dengan klien kadang tak jujur sangat, kadang dengan kawan-kawan tak jujur sangat. Macam mana ya? Bersebab kadang kita takut tambah satu benda dengan suami, wallahu a'lam. Jadi tapi tak semestinya kita terus kata kita munafik ya. Kemudian bila kita berjanji, kita tidak berusaha untuk menepati. Kemudian bila kita diberi amanah, kita tidak tunaikan sehabis baik. Amanah banyak ni, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, terlalu banyak. Jadi wallahu alam, kita jangan jadikan kita ni sebahagian daripada orang munafik dengan kita menambah cinta pada air Zamzam, dengan kita minum banyak-banyak, dengan niat Allah bersihkan kita daripada semua penyakit-penyakit nifak tu, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak dengar. Lebih kurang di Malaysia ada 2,600, subhanallah. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kita bersama dengan ibunda kita. Dan
Adinda Erna pun dapat pahala sebab dia bagi line dia untuk live. Semua pun hadir. Mungkin bersama dengan saya adalah Ustazah Ummi Mahani, iaitu isteri kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Diminta kepada Umi untuk berkongsi apa sahaja kepada anak-anak ni, kepada kami. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Asma, anak-anak, akhwat, muslimat dan semualah para muhibbin yang bersama-sama kita pada, kalau kita kat sini petang, kat sana malam kan. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mempertemukan kita pada petang ni. Jadi pertemuan yang sebenarnya diatur oleh Allah, bukan kita yang mengatur. Ya Allah, sebenarnya Umi pun main tadi ni tak dengar kuliah aja. Namun Alhamdulillah mungkin ada hikmah di sebaliknya yang hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Jadi insyaAllah pada petang ni Umi, tadi kita dah banyak dengar lah daripada guru-guru kita dan daripada Ustazah Asma sendiri. Jadi pada petang ni Umi cuma nak bawa kita semua kepada muhasabah setelah beberapa hari kita berada di bumi Makkah Al-Mukarramah atas pilihan Allah. Alhamdulillah Allah pilih kita semua dapat menunaikan haji. Alhamdulillah, dalam ribuan, dalam jutaan manusia Allah pilih kita. Pada tahun ini kita mendapat haji akbar. Jadi moga-moga dengan ibadat yang kita lakukan Allah Ta'ala terima haji yang kita lakukan, kemudian Allah ampunkan semua dosa kita sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud haji mabrur ini tidak ada, laisa lahul jaza' illa al-jannah, tidak ada balasan bagi orang yang mendapat haji yang mabrur ini melainkan syurga. Jadi kita mengharapkan agar Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar, dosa yang kita sedar, dosa yang kita sengaja, dosa yang kita tidak sengaja, semuanya kita harapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Jadi kita nak, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Rasulullah bersebut, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah sedangkan dia tidak menuturkan perkataan yang tidak senonoh dan tidak melakukan perbuatan keji, yakni dosa, maka dia akan kembali dalam keadaan suci daripada dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita harap macam itulah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimalah amal ibadat yang kita buat ni. Jadi di bumi yang penuh dengan barakah ni, kita jaga kalam kita, jaga tutur bicara kita. Jadi kita nak bercakap tu kita buanglah. Kalau di sana kita banyak cakap-cakap dalam lara yang tidak mendatangkan faedah. Jadi di sini ni kita cuba bermuhasabah lah. Setelah beberapa hari kita duduk kat sini ni,
Kalau lah sebelum ni ada lintasan-lintasan yang tak elok daripada hati kita, cepat-cepat kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada kata-kata kita yang terkeluar, yang sengaja ataupun tidak sengaja, kita mohon ampun kepada Allah. Di masa yang masih berbaki lagi di sini ni, insya-Allah kita mohon ampun kepada Allah. Kita banyakkan tawaf, banyakkan melihat Kaabah. Kemarin kita dengarkan kelebihan orang yang tawaf, kelebihan orang yang melihat Kaabah. Jadi setiap kali kita tengok Kaabah, kita tadah tangan, mohon doa kepada Allah. Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Kalau kita tengok benda yang tak elok kat sini, ataupun kita tengok kawan sebelah kita batuk, kita doakan. Segera dalam hati kita tersoalkan, ya Allah, sembuhkan sahabat sebelahku. Ataupun kita tengok makcik ni jalan sengit, kesiannya. Semua tu tetamu Allah. Mereka kemas sebagai tetamu Allah. Jadi kita doakan. Kita doakan dalam hati kita. Ya Allah, sembuhkanlah makcik ni. Bila kita tengok makcik dalam keadaan kesukaran, kita doakan supaya dimudahkan urusan dia. Jadi sebab kita berada di rumah Allah. Jadi Allah tahu segala hati-hati kita. Jadi jangan ada lintasan yang tak elok langsung. Jangan ada lintasan yang kita kata yang tak elok lah kepada seseorang. Sebab mereka, semua yang mai daripada seluruh pelosok dunia ni, semuanya adalah tetamu Allah. Jadi kita muliakan semua orang yang di bumi yang penuh barakah ni, di Mekah ni, kita muliakan semua orang. Hatta pakcik-pakcik yang duk sapu sampah kan, sangat besar sebenarnya pahala pakcik-pakcik yang duk sapu sampah tadi ni. Jadi mereka berkhidmat di rumah Allah kan. Jadi di kesempatan masa yang masih berbaki kita di Mekah ni, kita pergunakan masa kita dengan sesungguh-sungguhnya. Perbanyakkan amal ibadah kita, kurangkan masa tidur kita, kurangkan masa kita bercakap. Kita isikan masa kita dengan banyakkan berselawat, banyakkan berzikir kepada Allah, banyakkan membaca Al-Quran. Kalau boleh niat sepanjang kita berada di Mekah dan Madinah ni, kita usahakan untuk khatam sebuah Al-Quran. InsyaAllah kita cari sudut-sudut yang mana kalau kita duduk tu tak mengganggu dengan pekerja-pekerja yang pekerjakan polis-polis dah disediakan oleh pihak hotel kan. Jadi masa kosong kita cuma kita makan, balik makan, sambung ambil wuduk, terus pergi masjid. Kita beribadah dengan sepenuh-penuhnya. Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir kepada Allah, banyakkan berselawat kepada Rasulullah, banyakkan sembahyang. Kalau di Malaysia kita tak dapat nak buat tasbih hari-hari kan, di sini kita usahakan untuk buat tasbih hari-hari. Kalau di Malaysia kita tak dapat nak sembahyang antara maghrib dengan isyak untuk solat awal di sinilah tempatnya untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Kalau di Malaysia kita tak dapat nak buat tahajud panjang, tak boleh nak buat tahajud panjang yang banyak-banyak rakaat tu, di sinilah tempatnya. Kalau di Malaysia kita tak boleh nak buat duha sampai 12 rakaat, di sinilah tempatnya untuk kita beribadah. Jadi insya-Allah kita gunakan kesempatan yang ada ni kita untuk membanyakkan sungguh-sungguh amal ibadah kita kepada Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah di atas. Kalau kita kata di sini ni kita mai ni hamba yang mai kepada Allah dengan penuh dosa. Kita mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Jadi insya-Allah kita harap semoga amal ibadah yang kita buat di sini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alamin, sekadar itu yang dapat Umi perkatakan pada petang ni. Jadi Umi mohon maaflah di atas segala kesasulan cakap-cakap Umi ni. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kelemahan daripada kelemahan Umi sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Umi Ustazah Mahani kita memang begitulah, seorang yang sangat merendah diri tapi ilmunya sangat banyak, dan setiap butir bicara yang Umi keluarkan tu membuatkan kita terpukul. Antara yang memukul kita, saya sendiri seolahnya kita sedang muhasabah. Adakah sebenarnya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang soleh di sini? Sebab kalau di sini pun kita tak boleh jadi hamba Allah yang soleh, jauh lagi lah bila kita kembali di Malaysia. Umi menyenaraikan jenis beberapa ibadah yang susah kita nak buat di Malaysia. Contohnya solat sunat awabin, solat sunat tasbih. Jadi
seolahnya kita kalau tak boleh buat setiap hari, sekurang-kurangnya kita buat satu kali dalam tempoh kita buat umrah ni, solat sunat tasbih. Sebab itu kan ada disebut dalam hadis Nabi, sesungguhnya Nabi bertanya, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang akan mengampunkan dosa kamu? 4 jenis dosa yang disebut dalam hadis ni. Dosa kamu yang lama dan yang baru, dosa kamu yang kecil dan besar, dosa kamu yang sengaja dan tidak, dosa kamu yang kamu tahu dan tidak tahu. Jadi lalu sahabat Nabi jawab, ya Rasulullah, salat sunat tasbih. Panjanglah cerita solat sunat tasbih tu. Kemudian bila sebut pasal awabin, Masya Allah, Nabi SAW bersabda, ini hadis yang sahih, kalau nak rujuk boleh cari dia Jabatan Mufti Wilayah, berkenaan dengan hadis Nabi, barang siapa yang solat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas 4 rakaat, kemudian 2 rakaat selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi semuanya 12 lah. Zuhur tu paling berat sebab dia bila campur 4 buat ibadah lain, jadi macam bercukupan kurang. Subhanallah. Jadi yang kita risau, kenapa kita terhalang untuk memperbanyakkan ibadah? Rupanya ada hijab kita dengan Allah walaupun kita berada di rumah Allah. Ada hijab antara lebih banyak dalam hati saya. Subhanallah. Jadi kalau tengok sirah Nabi, sirah isteri-isteri Nabi, tengok Asma binti Abu Bakar sendiri berdoa berjam-jam untuk selamat daripada api neraka saja. Maksudnya kita ni soalannya banyak fokus kan tentang dunia kan, itu kan perniagaan tang anak kan ni. Okay. Subhanallah, sedangkan kalau kita doakan besar-besar banyak-banyak tentang tulis, ada yang minta pendek sangat, itu je lah Umi, gitu. Tapi Maisarah ni dia ada tulis doa, ya Allah pemudahkanlah seluruh diriku, ibu bapaku, adik-badikku dan seluruh umat Islam meniti tiang sirat dan tidak tergelincir terus ke syurga. Subhanallah, Allah Akbar. Saya kata, ya Allah, indahnya doa Maisarah. Maksudnya dia tak banyak minta hal-hal dunia, tapi saya perasan kalau dia doa, kalau kat rumah memang dia akan sebut yang tu. Sebab dia kata dia paling takut, sebab faham kalau kita tergelincir jatuh jurang api neraka. Jadi kita mohon supaya kita boleh meniti tiang sirat sampai masuk ke syurga. Jadi mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak Umi, terima kasih kepada semua. Masya Allah, kita sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sekian, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita pusing jap, nak bye-bye pun boleh. Okey. Senyumlah, senyum. Tengah. Okey, subhanallah. Masya Allah. Okey. Jadi gaya ceria. Yang ni macam warak sikit ni.